Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke program webinar Sembang-Sembang ASNB. Hari ini kita buat tajuk yang memang unik ya hari ini. Tajuk hari ini ialah ketidakpastian pasaran saham global. Peluang pelaburan melalui ASN Equity Global. Okey. Hari ini kita ada tiga special penceramah hari ini yang kita bawakan khas kepada saudara-saudari melalui Zoom dan juga di Facebook. Okey, apa pun saya kenalkan diri saya Iskandar, adalah sebagai moderator pada pagi ini. Okey, jadi kita berkenal dahulu dengan tiga panelis yang kita ada sekarang ya. Kita ada Encik Ahmad Firdaus bin Abdullah. Apa khabar Encik Firdaus? Alhamdulillah. Terima kasih Is. Okey, ni Abang Firdaus atau nama glamour dia Abang Yo. Okey, ni kita ada Abang Firdaus. Seterusnya kita ada Encik Muhammad Faris Aizuddin. Apa khabar Encik Faris? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Dan akhir sekali kita ada Encik Muhammad Syaril Azhar bin Muhammad Zaid. Ya, hai. Assalamualaikum Is. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita tiga-tiga ni akan bawa penerangan yang berbeza dengan dalam tajuk yang sama ni. Okey, mereka masing-masing ada topik yang mereka bawa. Apapun, inilah yang kita cerita. Kita bawa tiga penceramah yang khas untuk saudara-saudari berkenaan dengan industri unit amanah ni. Terutamanya kita nak cerita pasal ASN Equity Global ya. Okey, kita saya nak cerita sedikit tentang kita sembang sikit pasal, kita terang sikit pasal dia punya profil masing-masing ni. Cik Firdaus ni, Cik Firdaus Allah, apa tu nama glamour dia, Abang Yo ya. Okey, beliau bukan ketua bahagian Global Strategy dan Primary Deals Unit, bahagian Fund Management Department. Okey, 20 tahun dah beliau di PNB ni. Semua dalam kerja-kerja berkaitan dengan pelaburan ya. Okey. Semuanya termasuklah dari pengurusan dana dan penyelidikan equity. Okey, petugas Abang Yo ni sebagai beliau bukan ketua strategi, dia satu pasukan yang mengetuai pasukan-pasukan strategi dan pengurus dana dalam menentukan mana hal tuju mereka pelaburan yang mereka akan lakukan. Alright. Cik Firdaus juga merupakan seorang kita panggil certified financial planner ataupun perancang keuangan bertauliah ya, dan beliau juga merupakan seorang pemegang lesen Capital Market Services Representative. Alright. Berkelulusan dari University of South Australia dengan bachelor dalam urban planning. Alright. Dan yang paling penting ada graduate diploma in applied finance and investment dari Financial Service Institute of Australasia. Seterusnya, kita berkenalan dengan Cik Faris. Cik Faris Aizuddin. Alright. Dia sebagai dia seorang pengurus dana ya di Jabatan Pengurusan Dana Fund Management Department PNB. Mana apa ni kita cerita profil Cik Faris ni. Bertanggungjawab dalam penguruskan beberapa unit amanah ASNB yang berharga berubah. Itu dia Cik Faris ya. Sebahagian merupakan tim utama dia nak tengok mana investment dia sama ada dari segi pasaran domestik maupun global. Lebih 10 tahun ya beliau dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan pelaburan ni. Sebelum beliau baru menyertai PNB pada tahun 2018. Tapi sebelum tu lebih 10 tahun karier beliau, bermula di RHB Research Institute dan seterusnya sebagai pengurus dana di Value Cap. Beliau berkelulusan University Nottingham with Bachelor of Business Economics and Finance. Dan beliau juga sama juga seperti Encik Firdaus, seorang pemegang lesen Capital Market Services Representative sejak tahun 2013 lagi. Bukan calang-calang speaker kita hari ini. Seterusnya kita bersama Encik Syaril Azhar Muhammad Zaid. Region Head Selangor Amanah Saham Nasional Berhad. Kalau bahasa pasarnya beliau ni Cik Syaril ni Abang Long ASNB Selangor. Tu dia Abang Long. Satu Selangor, satu merah kuning ni dia pegang. Beliau berkelulusan Bachelor of Finance di UiTM. Beliau juga merupakan seorang Syariah Registered Financial Planner, perancang keuangan syariah berdaftar. Betul, segi translation. Tak apa. Apapun beliau berpengalaman selama 13 tahun dalam
unit dalam industri unit amanah. Alright. Okey, nampak ni kita dah kenalan dengan kita ni speaker hebat-hebat semua. Okey. Sebelum saya mulakan sesi hari ini, kita sedikit makluman berkenaan perjalanan program. Sekiranya soalan, okey, saudara-saudari ada soalan nak diutarakan kepada penceramah. Okey, guna sahaja ruangan chat. Okey, ruangan chat kalau di ialah di Facebook ke, di Zoom ke, okey, guna ruangan chat. Okey, kami akan cuba jawab soalan-soalan itu sekiranya masa mengizinkan. Okey, kalau siapa-siapa penceramah nampak chat tu, kalau dia berasa dia boleh jawab sekali harum pun dia boleh buat juga ya. Okey, yang kedua, saudara-saudari juga layak menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi. Okey, nanti kita akan bagi QR code dan juga pautan nanti ya. Teruskan bersama kami sehingga ke penghujung sesi. Okey, kita mulakan dengan penceramah pertama kita hari ini, Encik Firdaus bin Abdullah. Okey, dengan ini saya persilakan saudara Firdaus. Okey, sekian. Okay. Terima kasih Encik Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih join sembang-sembang ESNB webinar ni. Okey, kita akan splitkan sesi pagi ni pada 3 lah. Kita ada market review and outlook dengan fund lah, investing globally. Okey, apa kata kita terus ke global review. Okey, ceritanya kalau kita ingat tahun 2020 market menggudum disebabkan oleh COVID lah, bila China keluar Wuhan virus tu kan. So pada 23 Mac tu market tiba-tiba patah balik, rally, sebab banyak central banks dan government dalam dunia ni bagi banyak insentif lah. So market naik tahun 2020 dan continue, sambung sampai 2021. Very, very strong performance lah. Especially the tech punya sector. So dalam chart ni kita tengok strong move. Yang grey tu, yang kelabu tu tahun lepas quarter 1 dan yang biru tu tahun ni quarter 1. So nampaklah mana-mana yang strong move tahun lepas tu, tahun ni big drop. Dan market yang bagus performance-nya mainly daripada kita punya kawasan lah, daripada ASEAN macam Singapore, Indonesia, and tahun ni pun dah naik Malaysia, Filipina. Macam Singapore ni sebab interest rate bunga-bunga dia nak naik apa semua, menguntungkan bank lah. Net interest margin bank akan naik, spread dia akan naik. So Singapore ada bank macam DBS, UOB, OUB. Macam Indonesia sekarang ni banyak komoditi yang rally. So Indonesia pengeluar coal, pengeluar CPO dan nikel lah. So banyaklah masuknya strong flow of funds lah into these countries lah. Dan macam Australia pun naik sebab dia banyak base metal, iron ore, copper, semua itulah komoditi. Okey, kita sambung tengok pula sektor. Daripada segi sektor ni, energy tahun lepas dengan tahun ni dua-dua kali perform. Tahun lepas 17% first quarter, tahun ni 20%. So 2 tahun berturut-turut menjuarai. So yang lain-lain semua positif. Kita tengok tahun lepas, tapi tahun ni semua terbalik lah. So yang performance yang bagus tahun ni energy, commodity, because kita macam awal tahun ni kita ada energy crisis lah, especially sebab Russia invade Ukraine. So energy crisis especially dekat Europe, because Europe ni banyak import energy daripada Rusia, especially Germany lah. So maknanya bila energy price naik, price barang-barang pun naik, goods and services pun naik, dan kita pun ada supply disruption daripada tahun lepas lagi. Kita tak cukup, dunia ni tak cukup pekerja, tak cukup truck drivers, barang-barang sangkut dekat port apa semua. So supply disruption tu masih lagi bersambung tahun ni lah. So kita expect supply chain punya isu ni akan bersambung lah. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, sekarang kita tengok apa yang kita rasa akan jadilah. Apa yang kita jangka akan jadi. So kita jangka masih ada pertumbuhan
masuk tahun 2022 ni, macam tahun lepas GDP growth global 6.2%. 6.2%. So tahun ni slow sikit jadi 3.6%. Dan kita boleh nampak di sini semuanya dah semakin slow. China slow, Eurozone slow, US slow. US antara yang terbesar kat dunia kan, daripada 5.7 turun 3.5. Yang naiknya cuma macam Japan dengan Malaysia ya. So pertumbuhan makin slow. Dan kita tengok forecast daripada analis pun makin kena slash lah. Terutamanya bila kita tengok pertumbuhan China semakin perlahan. Macam China ni pertumbuhan dia jangkaan analis dalam 5.5%. Tapi saya ingat dalam minggu lepas, 2 minggu lepas dah kena slash jadi 5%. So semakin perlahan. So dunia semakin kekurangan pertumbuhan. So and masih lagi kita ada supply chain issue dan benda-benda ni semua akan menaikkan lagi inflasi ya. Dan juga apa yang masih menampung ekonomi adalah monetary policy. Monetary policy ni macam semakin diketatkan. Maknanya interest rate nampaknya akan makin tinggi. Federal Reserve kat US daripada tahun lepas lagi dia punya komunikasi dia macam menjurus ke arah nak naikkan interest rate. Sebab inflasi tinggi. So macam terpaksa interest rate terpaksa dinaikkan lah untuk capkan inflasi ni. Itu pun Federal Reserve ni macam terlambat lah. They call it behind the curve. Inflasi dah naik banyak, baru nak naikkan interest rate. Kita cerita panjang sikit nanti dekat ujung-ujung. So market risau I think dalam bulan November tahun lepas, because masa tu market macam huru-hara tak pasti Federal Reserve ni nak naikkan rate banyak mana dan frekuensi dia. Adakah dia akan naikkan lagi cepat daripada apa yang semua orang jangkakan kan. Tapi apa yang positifnya going forward ni semua I think globally lah semua macam moving towards endemic lah, daripada pandemic jadi endemic dan akan ada reopening of economy lah. Macam kita kan 1 April dah buka, dah boleh jalan, dah boleh pergi Singapura apa semua. Orang Singapura pun dah boleh masuk negara kita, dah boleh shopping apa semua. So ini semua akan menguatkan pertumbuhan negara dan global lah. Kecuali China. China ni masih lagi lockdown. Kita cerita lebih sekejap lagi. So recovery akan come along dengan reopening lah. So insyaAllah employment pun akan bersama dengan recovery. So kita tengok sini GDP growth dunia, market, ekonomi semua bertumbuh secara lebih perlahan. So, bila GDP growth ni tumbuh perlahan, earnings growth company-company, syarikat-syarikat pun akan lebih perlahan lah. Maknanya, dia normalize. Jadi, normal barulah. Kita tengok slide seterusnya. Kita tengok tahun lepas, market rally, teruk-teruk punya. Ini macam di support dengan very high double digit growth of earnings daripada market-market ni lah. Kita tengok semua macam lebih daripada 40-50%, EU sampai 71% kan. Tahun ni semua normalize balik, corporate earnings akan turun lebih kurang dalam 9% lah. Tapi masih growing, so tidak berapa merisaukan lah, decent lah. Dan selalunya market akan perform dahsyat-dahsyat bila EPS growth, earnings per share growth, bertumbuh lebih daripada 25%. 25% atau lebih. Tengok dalam bulatan hijau tu. Sebagai contohnya, kita tengok growth 2021 ni lebih daripada 40%, 50%. So market naik, rally banyak lah. So sekarang ni kita dalam red box ni red box ni kita 2022 kita expect red box ni kita ada dalam red box ni. Red box bukan karaoke red box apa tu?
performance dengan EPS growth. So mostly kita tengok macam agak decent lah. Cuma bila dalam red box ni adalah beberapa tahun lah macam 2002, 2011, 2018 yang drop return dia bawah pada kosong lah. So lain-lain tu semua ke atas. So apa yang kita rasa akan menjadi satu naratif pada tahun ni yang akan orang kata membentuklah perjalanan pasaran saham tahun ni. Kita tengok sebelah Okay, yang paling penting Russia invasion of Ukraine. Benda ni macam black swan lah, tiba-tiba jadi. Actually yalah kita sebenarnya macam tidaklah expect benda ni macam kalau jadi macam black swan, tapi kalau dia acah-acah je, that was what we thought lah masa awal-awal tu. Rusia start letak dia punya askar-askar dekat eastern border of Ukraine ni, I think dalam bulan November, 10 hari bulan November macam tu. And then kita mula discuss pasal benda ni, and then bincang dengan PNB punya political analyst apa semua. Kita rasa Rusia ni ada dalam 2-3 bulan je lah untuk invade kalau betul dia nak invade. So masa tu winter kan. Winter kalau dia nak invade masa winter lah, sebab winter sejuk, tanah keras, tank senang masuk. Tengok betul 23, 24 bulan Februari memang dia masuk Ukraine. So itu adalah benda yang paling naratif yang akan shape market lah tahun ni. Kedua, China pertumbuhan makin slow. Kita ada supply chain issues. Sekarang ni China pula ada zero COVID policy. Dia yang start dulu masa Wuhan virus. Kemudian dia paling cepat keluar daripada pandemik ni. So orang tua semua tak sempat nak nak vaksin. Dah elok dah, tak payah vaksin. So sekarang ni bila datang balik, walaupun taklah banyak sangat compare dengan negara lain kan. So dia kelang kabut lah. Dan ketiga, inflasi. Sekarang ni inflasi tinggi ya. Kita pun tengok kalau kita pergi pasar, market semua, ayam pun dah naik, daging dah naik, ikan pun dah naik kan. Benda yang RM35 naik 7% jadi RM38. Cepat je kan. Kemudian last sekali, quantitative tightening. So monetary policy lah. Especially kalau kita tengok Federal Reserve kat US, apa yang dia akan buat tahun ni yang akan market akan tengoklah apa dia akan buat. Okay, kita pergi satu-satu. Kita tengok Russia invasion of Ukraine. Okay, kita tengok sebelah. Okay, Russia ni macam kita cerita tadi, dia masuk Ukraine 20 bulan lebih dekat Februari. So sekarang ni nampak macam dia conquer sebelah eastern of Ukraine lah. So asalnya sebab tak puas hati sebab Ukraine nak masuk NATO. So rasa terancam lah sebab keliling dia ramai NATO, banyak NATO punya country-country lain yang join NATO. So dia macam terkepung. So dia masuk nak halang Ukraine daripada join NATO. So sekarang ni dia dah macam agak kuat di sebelah timur Ukraine. Ada possibility mungkin akan annexkan setengah-setengah daripada kawasan tu, macam Crimea yang dia buat masa tahun 2014. Tapi kita rasa benda ni macam contain dekat Russia, Ukraine sahajalah. Tak adalah orang bercakap nak keluar sampai pergi Estonia ke Latvia ke, tak ada. Dan orang pun tak bercerita tentang World War III apa. So contain dekat Russia dengan Ukraine saja. The thing is Rusia ni dia banyak hantar gas ke Europe. So Europe is very dependent on Russia lah. Okay, kalau kita tengok pula dekat tengah ni, ini geopolitical index. So perang ni membuatkan dia spike agak tinggi, hampir-hampir macam Iraq War, hampir-hampir macam 9/11. So ia adalah sesuatu insiden ataupun peristiwa yang penting yang kita kena tengok lah. Lepas tu krisis ni macam impact komoditi dengan agak teruk lah.
especially energy dengan produce pertanian, agri produce. So supply dengan demand tight lah. So kita tengok gas naik sangat tinggi, coal tinggi, wheat, dia orang ni pengeluar wheat, Ukraine pun pengeluar wheat, sunflower oil apa semua. So kenapa Rusia ni sangat penting? Taklah sangat penting lah untuk global economy. Kita tengok sebelah. Okay, Rusia ni macam kita cerita tadi, pengeluar energi yang agak besar di dunia. Dia supply dalam 40% gas, 27% oil pada Europe. So one of the biggest energy punya exporter lah pada Europe. Dan Rusia pun ke Europe dia ada satu pipeline, dia panggil Nord Stream 1. So oil flow lah daripada Rusia ke Europe melalui Nord Stream 1 ni. Dan dah macam nak siap Nord Stream 2. So bila ada dua ni, double lah dia punya flow daripada Rusia ke Europe. Tapi sebabkan dia invade Ukraine, Germany macam tak approve. So sekarang ni sangkut masih tinggal satu je. Energy flow kepada Europe. So Rusia ni juga pun kata number one European energy supplier, number one natural gas reserve globally. Natural gas dia reserve number one dalam dunia. Dan number two coal reserve dalam dunia. So agak penting lah. Cuma kita jangka benda ni macam kita cakap tadi, impact dia hanya tertumpu pada Rusia Ukraine sendirilah. Tidaklah lebih-lebih sangat kecuali kepada EU lah, Europe on energy kan. Asia Pacific pun akan ada tempias juga sebab Asia Pacific banyak juga import. So kalau energy consumption Asia Pacific ni 60% oil dan 46% of oil consumption ni imported yang ada daripada Rusia. So okay. Kalau kita tengok next one, China. So China kita nampak surge and COVID cases dia. So what happened is, I think dia punya COVID cases dalam 27,000, 31,000 latest lah. Tidaklah dahsyat sangat compare dengan population dia kan 1.4 billion kan. Tapi dia agak kalut sebab bayangkan kalau memang jangkitan tu merebak dahsyat, bukan saja China lah, 1.4 billion can menjangkitkan satu dunia lah. So kena betul-betul contain lah this virus. So apa dia orang buat? Dia orang start lockdown. Shenzhen, dia orang start lockdown Shanghai. So dalam 23 bandaraya lah dia orang lockdown. So 23 bandaraya ni dalam 14% population, dalam 22% GDP. Itu 31 Mac. Tapi kalau ikut sekarang dah dalam 45 bandaraya lah, antara either lockdown penuh ataupun partial lockdown. So ini dalam 40% GDP growth. So macam separuh China lah kena some sort of lockdown kan. So itulah sebab market ni pasaran agak bimbang lah tentang China sebab dia akan impact pada Asia dan juga global. So adakah ini akan menjadi satu long term impact? Kita tengok sebelah. Kita rasa benda ni macam short term drag sahaja. Cuma bila kita tengok sini, cuba tengok kat bawah tu, dia dah improve. Ni high frequency economic activity. So orang keluar, movement, mobility apa semua. So dah improve daripada February, dah naik ke atas, tiba-tiba lepas lockdown, dia cepat dia drop balik. So bila kita tengok ke atas ni composite PMI. PMI ni Purchasing Managers Index. Composite means manufacturing campur dengan services lah. So dia punya threshold dia dalam 50. So atas 50 expansion, bawah 50 contraction. So bila jadi lockdown ni, immediately jatuh dekat hampir 44 lah lebih kurang.
So kita nampak ada contraction lah di China kan. Dan kita tengok apa yang China buat lah untuk containkan ini. Apa yang dia buat, dia orang loosenkan monetary policy dia. Dia longgarkan monetary policy, maknanya dia turunkan interest rate. I think satu-satunya negara lah yang turunkan interest rate dalam sekarang ni. Semua nation ataupun market naikkan interest rate. So kalau kita tengok kat sini, bila monetary policy ni bottom out, dia selalunya akan start recovery. So kita tunggu sampai bila dia akan bottom out this monetary easing ni lah. Right. Another big one. Next one is stagflation. Stagflation ni daripada dua perkataan lah. Stag dengan inflation, stagnant dengan inflation. So stagnant growth, growth ataupun pertumbuhan yang slow ataupun tak ke mana, campur dengan inflasi yang menaik makin tinggi. So tahun ni kalau Google search tu, dia punya spike perkataan stagflation tu hampir sama dengan masa 2007-2008, masa tu global financial crisis. Kalau ingat, Lehman Brothers jatuh bankrupt apa semua. So orang dah start thinking about stagflation lah tahun ni. So agak clear kalau kita tengok sebelah kanan tu, inflation yang biru tu spiking up, average dalam 6%. So macam Malaysia ni rasa dalam 2% kot. Lepas tu growth, kalau kita tengok growth daripada atas dalam 4%, dia curve ke bawah, dia potong inflation tu, sekarang ni drop hampir dalam 3% lah. So growth ni dah di slash kan, revise ke bawah lah. So apa benda yang basically drive stagflation ni? Kita tengok slide sebelah. Satu, higher energy dengan commodity prices. Kedua, higher wage growth. So dalam chart ni tunjuk cost of energy and commodity as a percentage of GDP. Kalau dulu masa zaman tahun 1970-an, masa kita ada oil crisis, stagflation, dia dalam 7-8%, lepas tu 1980-an naik sampai 13%. Tahun ni dah naik sampai 14%. So highest for 50 years. Dan at the same time, kita ada kenaikan gaji yang mendadak, wage growth yang tertinggi dalam 20 tahun. Especially dalam low-end skill punya segmen lah. So itu saya sembang dengan counterparty, broker apa semua dekat Australia. Dia cerita pasal chambermaid. Chambermaid ni yang kemas-kemas katil, vacuum bilik apa semua, ataupun pekerja-pekerja dekat bar di hotel. So dia orang ni sekarang dia boleh command 80,000, 90,000 Aussie dollar setahun. So tu dalam saya ingat 7,500 Aussie dollar sebulan. Kalau kali dengan 3 lebih exchange rate dalam 22,000, 23,000 ringgit sebulan duit Malaysia. So then dia orang ni kalau tak suka hotel tu, tak suka jadual, kena kerja-kerja malam ke, selamba je dia berhenti kerja, pergi seberang jalan, kerja hotel kat depan tak. Senang je nak dapat kerja. So it's an employees market. Market is tight for employment. So apa yang boleh counter stagflation ni? Okay, kita tengok slide seterusnya. Industrial production. Nampak macam bila growth ni akan menurun, definitely kita boleh jangka industrial production akan drop lah. Tetapi apa yang boleh support ekonomi ni bila industrial production drop? So kita ada goods, kita ada services. So selama ni bila dah start reopening, orang dah start membeli, sebelum reopening ni orang membeli goods, orang Shopee, orang pergi beli barang kat Lazada, semua consume, duit banyak, bring apa semua kan.
So bila dah start recovering endemic reopening ni, orang akan lebih going for services lah. Orang akan boleh keluar, boleh pergi makan, minum, tengok wayang, pergi tengok konsert Justin Bieber pun nak datang. They'll be doing more banking. So consumption services ni akan naik lah. And then kita tengok pun household, isi rumah punya net worth as a percentage of GDP pun dah tinggi. So maknanya orang masih ada duit untuk spend. So this will be spent into services lah. Imagine bila dah buka apa semua, orang akan memang nak keluar, nak pergi Langkawi, nak pergi London, apa semua, nak berjalan kan. Finally kita tengok the fourth narrative yang agak penting, monetary tightening ya. So benda ni dah ada dalam investor punya fikir daripada November last year lah. So masa tu central banks semua macam start being hawkish. Hawkish ni macam nak tightenkan monetary policy lah. So komunikasi masa tu asyik cerita pasal cucuk market lah, kata nak naikkan interest rate, so that dalam mindset pasaran ni interest rate akan naik. So bila jadi macam tu, so kita boleh tengoklah dia orang akan naikkan rate, macam Malaysia pun akan naikkan rate, nampak 1.75 sampai 2.25, US mendadak daripada hampir kosong naik sampai 2, Eurozone daripada minus 0.5 kepada 0.25. Eurozone Japan ni dia negative interest rate. Dia kalau nak simpan duit kat bank kena bayar duit kat bank. Dia jadi macam fee pula. Tapi at the same time dia jadi lesser negative lah. So also kalau kita tengok di sini central bank pun juga akan buat balance sheet reduction lah. Balance sheet reduction ni sebab dia orang dah membeli bond banyak, so balance sheet dia naik. So bila dah habis maybe interest rate punya hikes ni, dia akan start pula balance sheet reduction. Dia akan biarkan bond-bond yang dia ada, bila dah mature, expire, dibiarkan je. Dia tak adalah pula nak beli balik ataupun replenish bonds tu. So benda ni akan reducekan balance sheet. So the impact dia akan lebih kurang macam naikkan interest rate jugalah. Dan sekarang ni kalau kita tengok kat bawah tu, US Treasury yield tu tengah menaik sebab market tengah jangkakan interest rate akan naik throughout this year lah. So expectation this year dalam bulan Mei ni, kalau Federal Reserve akan naik 50 basis point ataupun 0.5%. Jun ni pun mungkin 0.5% dan seterusnya dalam 0.25. So dia nak capkan inflation lah. Okay, kita tengok seterusnya. Kalau Malaysia ni agak sakit juga sekarang ni at the moment sebab ringgit agak lemah lah. Kat sini RM4.20, saya rasa sekarang ni dah dalam 4.29, itu cecah 4.30. Sebabnya US dollar ni dah jadi safe haven lah. Bila ada krisis, kita tengok banyak krisis Rusia, Ukraine, monetary tightening. Bila monetary tightening, interest rate US akan naik dan orang akan lebih tertarik nak masuk US dollar lah sebab ada return kat situ kan. So US dollar at this moment short term strong lah, safe haven. Tapi kita jangka bila market dah normalize balik, ringgit mungkin akan strong balik, strong sikit lah end of the year sampai RM4.14 lah. Especially sebab Malaysia ni kita supported by commodity, kita ada energy, macam kita ada Petronas Tapis ni dia punya harga lagi mahal daripada Brent, daripada WTI sebab dia low sulfur. Dan kita ada CPO, crude palm oil dulu daripada RM2,000 setan, RM3,000 setan, ada itu hari dah naik sampai RM8,000, sekarang ni dalam RM6,000 lebih kan.
So it's an elevated level lah. So Malaysia dan company-company plantation Malaysia akan positif lah in that sense. Okay, seterusnya kita tengok apa dengan all this narrative, apa yang kita rasa kita position macam mana tahun ni, at least this quarter lah. So sekarang ni kita fokus US dengan rest of Asia. Rest of Asia ni sebab China ni agak besar dalam Asia kan. So China ada regulatory crackdown, sekarang ni lockdown, ada isu. So cuma dia cover dengan accommodative monetary policy, dia akan turunkan interest rate. So net-net kita rasa dia neutral, probably slightly positive lah. So kita agak neutral dekat China, sama dengan Japan. Japan ni dia sangat correlated dengan dunia punya growth. So kalau dunia naik, dia akan naik, dunia turun, dia akan turun. So bila slower growth ni, Japan pun akan sama-sama slow. Cuma dia punya valuation agak reasonable lah. Dan sekarang ni yen pun sangat rendah. So biasanya bila yen rendah ni, maka dia akan naik. So dia offset kat situ, dia jadi neutral lah. So sekarang ni yang kita risau sikit, Europe. Europe ni memang very close to Eastern European, Russia, Ukraine. Ada energy crisis, deficit and then ongoing supply chain issues apa semua. So kita lowerkan sikit weighting kita dekat Europe. So kita lebih pada Asia dengan US. Asia ni banyak komoditi apa semua. US ni risk untuk earnings dia dipotong tidaklah seteruk tempat-tempat lain macam Europe kan. So itulah kita punya apa yang kita rasa kita akan position di share lah ataupun di quarter. Alright. I think dah habis. Okay, kita sambung kepada Cik Faris on investing globally lah. Okay everyone, terima kasih Chief Firdaus. So di dalam segmen seterusnya kita akan menerangkan update on the ASIUT Global dan juga bagaimana kami mengambil peluang di sebalik ketidaktentuan pasaran saham utama dunia. So slide ini menerangkan bagaimana kami di PNB approach our investment and what is our investment philosophy. And PNB always, our pelaburan always berteraskan bersifat long term, fundamental based investing dan juga menggabungkan bottom up and top down approach. So bagaimana kami melakukan pelaburan is dengan mengenal pasti global megatrend, dan bagaimana global megatrend ini dikenal pasti is dengan melakukan very in-depth research and studies that will be done by our research. Dan daripada itu kami akan mengenal investment team, mencari sektor-sektor serta corporate yang akan mendapat manfaat daripada megatrend yang telah dikenal pasti. Dan fundamental analysis juga akan dilakukan untuk memastikan corporate syarikat-syarikat yang kami jangkakan untuk mendapat manfaat daripada global megatrend ini adalah syarikat-syarikat yang berkualiti. So daripada ini should translate into superior stock returns. Untuk slide yang seterusnya, and we are in PNB we leveraging on our highly experienced team, and kita juga disokong oleh lebih daripada 30 equity intermediaries covering more than 50 key global markets. Di PNB juga kami mempunyai lebih daripada 15 CFA charter holders, dan kami juga mempunyai 67 CMSRL license holder dengan mempunyai average experience melebihi 11 tahun. And di samping itu juga, we are also supported by our London office. Ini untuk memastikan our executions being executed at the best rate, at the best in class military executions.
And turut menyokong kita adalah equity intermediaries yang merupakan global financial institutions seperti UBS, Credit Suisse dan juga financial institution yang specialized in certain region and in certain market. Contohnya Raymond James. So ini membantu PNB untuk melakukan pelaburan-pelaburan global. Untuk slide yang seterusnya, bagaimana di dalam slide ini kita memberi contoh bagaimana daripada megatrend kita melakukan pelaburan. So in this example, contohnya kita telah mengenal pasti megatrend 5G akan menjadi sesuatu megatrend yang interesting to be in. So and melalui megatrend 5G kita telah mengenal pasti bahawa contoh Apple could be one of the best beneficiary given that mereka adalah antara pengeluar smartphone terbesar di dunia. Tetapi tidak hanya terhad kepada Apple, kita juga melihat kepada the entire supply chain, syarikat-syarikat yang menyokong kepada pengeluaran smartphones yang dikeluarkan oleh Apple. And syarikat-syarikat ini beroperasi di seluruh dunia. Misalnya kita contohnya company Broadcom yang beroperasi di US, Qualcomm, SK Hynix yang beroperasi di South Korea, TSMC and Lagen dan beroperasi di Taiwan. Dan pasaran saham global memberi peluang kepada kita untuk melakukan pelaburan in developed market and emerging market atau untuk memfokuskan pelaburan di dalam developed market sahaja atau di dalam emerging market depending on the market conditions. Untuk slide yang seterusnya, megatrend ni adalah sesuatu yang keep evolving. So contohnya di sebalik ketidaktentuan pasaran saham dunia yang telah berlaku di sepanjang tahun 2022, there are two key megatrends that have emerged from this. Contohnya is energy transitions dan juga demographic changes. Tapi persoalannya, bagaimana kita mengambil peluang daripada megatrend ini? Di dalam energy transition, peluang boleh diambil melalui syarikat-syarikat yang berkaitan komoditis. Di point nombor 1, disebabkan gangguan supply gas dan supply minyak daripada Russia kepada Europe, kebanyakan kerajaan-kerajaan di Europe accelerating investment in RE, in renewable energy, to move away daripada fossil fuel. So this actually will create a lot of demand in commodities seperti copper. Seperti juga di dalam electric vehicles, people are moving away from traditional vehicles into electric vehicles. Dan ini juga akan meningkatkan permintaan di dalam komoditi seperti lithium, nickel dan cobalt. Seperti juga di dalam demographic changes. So demographic changes ni akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat pharmaceutical dan juga medical technology. So syarikat-syarikat pharmaceutical yang mempunyai strong R&D capabilities akan mendapat manfaat. So kita boleh melakukan pelaburan di dalam syarikat-syarikat seperti ini. Untuk slide yang seterusnya, tapi apakah ASN ETP Global? ASN ETP Global adalah sesuatu pelaburan yang sesuai untuk pelabur yang mempunyai high risk tolerance dan juga pada masa yang sama mencari peluang pelaburan di pasaran-pasaran global dan focusing on capital appreciation. So ASN Global ni amat sesuai kepada siapa yang mempunyai high risk tolerance and wants to be exposed to global investment, global markets. So apakah benchmark pada ASN Global adalah 90% yang MSCI akui dan 10% yang Maybank at 1 month fixed deposit. Untuk kita pergi ke sebelah. Jadi bagaimana ASN Global ini memberi peluang dan mengambil peluang di sebalik ketidaktentuan pasaran dunia. So dalam slide ini, we shows that global market has been very, very volatile in the first quarter of the year, and ini telah didorong oleh beberapa factors yang telah dibincangkan oleh Chief Daus di awal presentation tadi, seperti inflation, Ukraine invasion dan slow economic growth. So there is a lot of ups and downs in the market.
And contohnya, market actually goes down 13% from beginning of the year to 11 March. So, di dalam ini, bagaimana kita boleh mengambil peluang di dalam pasaran saham yang tengah merudum. So, what we do, we take a defensive approach by reducing allocation in equity, and at the same time, kita melakukan pelaburan dalam sektor-sektor yang lebih bersifat defensif, yang mempunyai earnings yang kurang terjejas di sebalik ketidaktentuan pasaran saham. Kita juga boleh melakukan pelaburan di dalam sektor-sektor yang langsung tidak terjejas di sebalik ketidaktentuan pasaran saham. Contohnya sektor macam Encik Firdaus highlighted earlier, sektor energy yang in fact recorded a positive return as compared to negative return recorded by the market. And when market try to rebound daripada 11 Mac kepada 31 Mac, when market rebounded by 5%, kita juga boleh mengambil peluang dengan meningkatkan pelaburan dalam equity, dan juga pada masa yang sama meningkatkan pelaburan dalam sektor-sektor yang bersifat high momentum untuk mendapat manfaat daripada market recovery. Untuk slide yang seterusnya, ASN Equity Global, kami telah melakukan asset allocation. Kami telah melakukan a very active asset allocation dengan meningkatkan pelaburan dalam equity, dan pada masa sama menurunkan pelaburan dalam equity depending on the market conditions, given that how volatile market have been. So kita boleh lihat bagaimana jika kami melakukan pelaburan, meningkatkan serta menurunkan pelaburan dalam equity untuk mengambil peluang in all kind of market conditions, and bagaimana kami melakukan rotating the capital from one region to another region. Dalam slide yang seterusnya, it is the same thing also for in sectors. We have been very active in allocating our resources in sector as well. And di dalam slide ini kita boleh lihat bagaimana kami at one point mempunyai pelaburan yang agak ketara di dalam sektor energy, dan how we have exited energy. Similarly, bagaimana kami kurang mempunyai pelaburan di dalam sektor kesihatan, tetapi meningkatkan pelaburan di dalam sektor kesihatan. Ini semua because we have been very active in managing our investment to ensure we benefited in any market conditions. Untuk slide yang seterusnya adalah sangat penting untuk we need to be active in our asset allocation, given that how volatile market have been. So bagaimana kami menjadi aktif di dalam our asset allocation is depending on the market condition. So when we wanted to be risk on, kita akan meningkatkan our asset allocation di dalam pelaburan equity. And when we on the risk on environment, kita juga akan meningkatkan pelaburan di dalam sektor-sektor yang bersifat high momentum seperti sektor teknologi. And pada yang sama, jika kami mengambil keputusan untuk risk off, we will reduce our allocation in equity. Kita akan trim the positions and akan melabur di dalam sektor-sektor yang bersifat defensif seperti sektor kesihatan. Kenapa? Because sektor kesihatan ini mempunyai earnings yang bersifat defensif dan kurang terjejas with market conditions. Untuk segmen seterusnya, saya akan serahkan kepada Encik Syahril. Baik, terima kasih Encik Faris dan juga Encik Firdaus. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan kepada semua peserta sembang-sembang SMB. Okey, kita pada hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan unit amanah terbaru daripada SNB, iaitu ASN Equity Global, dan bagaimana kita berpeluang melabur melalui ASN Equity Global ni. Okey, soalannya, why should we invest in ASN Equity Global? ASN Equity Global ni merupakan unit amanah equity global yang pertama di PNB. Okay, the first Equity Global Fund yang dilancarkan pada 1 September 2021.
Dan objektif pelaburan di dalam ASN Equity Global ini, kita memberi peluang untuk melabur dalam pasaran global, dan di mana global market ini mempunyai peluang pulangan yang lebih baik dan potensi pulangan untuk terus berkembang. Selain daripada itu, unit amanah ASN Equity Global ini juga sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko yang tinggi dan pelabur yang lebih suka kepada peningkatan modal atau capital appreciation investor. Unit amanah ini juga sesuai bagi pelabur yang memilih untuk memiliki pelaburan dengan pendedahan global atau global investment exposure. Dan contoh dia seperti pendedahan pelaburan di luar negara seperti di US, Europe, Japan, China dan sebagainya. Di samping itu, kita juga boleh memahami profil risiko dan pulangan ke atas tabung yang mana kita melabur di pasaran domestik dan juga global market. Dan untuk pengetahuan semua, setiap pelaburan di SNB akan mendapat pengecualian cukai daripada pulangan dividen. Okey, poin yang kedua, diversification. Okey, kenapa diversification? Diversification ni atau kepelbagaian dalam portfolio aset pelaburan. Pasaran equity global kita menawarkan pilihan terbuka di luar negara dengan pasaran modal yang lebih besar untuk kepelbagaian portfolio. Okey, kita juga ada peluang lah, maknanya untuk memahami risiko dan profil pulangan pelaburan atau investment return di peringkat global ataupun di pasaran modal tempatan. Selain itu, kita juga boleh mengurus dan meminimumkan risiko pelaburan. Dan kita boleh monitor sama ada turun naik ke arah memenuhi kita punya target pulangan kita, long term target lah. Okay, contohnya sekiranya keadaan pasaran global meningkat positif, sudah pasti pulangan pelaburan kita akan lebih baik dan terus berkembang. Okay, selain itu juga ASN Equity Global ini sangat mudah untuk diakses, maknanya dia affordable, okay, berpatutan. Dengan hanya minimum RM10 kita dah boleh melabur di secara globally lah, okay? Dan sangat convenient, okay? Terdapat multi channel, pelbagai channel, okay, untuk kita laburkan di ASN Equity Global ini, okay? Iaitu antaranya terdapat 32 ASNB branches, okay? Dan lebih daripada 2,500 ASNB agents nationwide seperti yang kita sedia maklum, Maybank, CIMB, RSB, Post dan Bank Simpanan Nasional, okay, Bank Islam, Finbank. Lain daripada itu, pemegang unit yang sedia ada juga boleh membuat pelaburan di saluran berikut seperti over the counter dan juga e-channel. E-channel ni sekarang di ASNB kita dah ada My ASNB, okay, My ASNB portal, ataupun boleh juga membuat transaksi melalui internet banking. Okay, internet banking contoh seperti yang kita selalu gunakan, yang kita tahu, Maybank to You, CIMB Click. Dan bagi pelabur baru, okay, pelabur baru pula pendaftaran akaun ASNB perlu dibuat. Yang ini kena buat dulu sebelum melanggan unit. Apa-apa unit dana, kalau macam nak buat pelaburan di ASN Equity Global ni, kena buat pendaftaran akaun ASNB dulu. Okey, kat mana nak buat? Okey, pendaftaran boleh dibuat di kaunter cawangan ASNB, okey, atau ejen, dan boleh juga membuat secara dalam talian, okey, melalui My ASNB portal tadi. Okay, dan poin seterusnya, ASN Equity Global ini juga diuruskan oleh team of professional investment managers.
macam Cik Firdaus tadi dan Cik Faris. Okay, kita memanfaatkan pengurus dana PNB yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam industri unit amanah dan pengurusan dana. Okay, macam Cik Faris mention tadi, supported by 39 intermediaries globally, okay, covering more than 50 key global markets. Okay, antara yang kita perlu ingat ketika kita membuat pelaburan, okay, saya kongsikan ada 4 tips kat sini. Pelaburan di pasaran equity ni bukanlah pelaburan sesuai untuk jangka masa pendek. Okay. Yang pertama, do not try to time the market. Okay, maknanya kita tak boleh menentukan masa pasaran. Okay, tak ada siapa pun yang pernah berjaya melakukan dan konsisten dalam pelbagai kitaran perniagaan ataupun pasaran saham ni. Okay, maknanya kita tak boleh tetapkan ataupun kita tak boleh fokus daripada segi fokus 100% yang pelaburan kita tu betul mengikut masa-masa dia. Okay? Kita hanya boleh fokus tapi kita tak boleh agak sesuatu tu dengan tepat. Okay? Malah kalau kita buat demikian mungkin lebih ramai menghadapi risiko membeli mungkin lebih ramai yang akan kehilangan modal pelaburan, okay, daripada yang mendapat keuntungan. Kalau kita terlalu aktif pun mungkin kita menghadapi risiko membeli semasa waktu harga tinggi dan menjual pada harga yang rendah. Ini pula boleh mengakibatkan terlepas peluang dan boleh membawa kepada keputusan yang salah. Dan ini boleh avoid daripada kita mendapatkan investment growth kita lah. Okay, contohnya macam 2 tahun lepas, kita tak tahu bila market kita paling rendah dan kita assume masa tu market bottom pada bulan 3 2020. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, market mula jatuh awal, iaitu pada bulan 12 2019. Dan yang paling penting, saya kongsikan tips utama adalah jangan kita terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan dalam pelaburan. Next one, revisit your asset allocation. Okay, yang ini maknanya kita kena sentiasa semak semula peruntukan pelaburan aset kita. Kita buat check and balance. Okay, kita kena perlu sentiasa ingat untuk menilai semua toleransi risiko kita, risk tolerance kita dari masa ke semasa. Contohnya bila masa yang sesuai untuk melabur mengikut market condition, okay, mengikut perubahan pasaran dan juga bajet pelaburan yang kita ada ni mencukupi atau tak, dan berapa lama masa yang sesuai untuk mendapat pulangan dividen yang kita sasarkan. Dan tak lupa juga risk appetite kita, adakah risk appetite kita ni sesuai untuk melabur mengikut profil risiko. Contohnya dari segi risk tolerance kita tadi dan juga mungkin daripada segi umur kita. Adakah umur kita sesuai untuk melabur di dalam pelaburan yang berisiko tinggi ataupun tidak. Next one, set a realistic expectation. Yang ini kita kena tetapkan apa kita punya target. Okay? Tetapkan jangkaan pelaburan kita secara realistik. Yang ini penting ni, adalah penting kita menyasarkan risiko yang lebih tinggi. Okay, maknanya kita dah expect, kita dah tahu setiap pelaburan kita tu mempunyai risiko yang tinggi dan pulangan yang lebih rendah sekiranya dia ada disclaimer, so sekiranya kita melabur dalam jangka masa yang pendek. Sebab kalau dalam jangka masa yang pendek ni tiada pelaburan yang mampu memberi pulangan yang tinggi dan yang mempunyai risiko yang rendah. Okay. Dan kita kena ada mindset untuk tetapkan setiap pelaburan tu sekurang-kurangnya jangka masa pelaburan tu yang terbaik adalah jangka masa sederhana ke jangka masa yang panjang, iaitu medium to long term. Okay. Dari sekurang-kurangnya 3 tahun dan 5 tahun ke atas.
Jangan terlalu kita nak dapatkan pulangan yang tinggi dalam masa yang pendek ni. Sebab ini sebenarnya antara sifat terburu-buru yang perlu kita elakkan. Stay diversified, kita kena sentiasa kekal dalam kepelbagaian pelaburan. A great to insulate your investment is to have different exposures in an asset allocation plan that complement your risk tolerance and goals. Cara yang baik kita nak lindungi kita punya investment atau pelaburan kita adalah dengan mempunyai pendedahan yang berbeza. Maknanya kita punya investment exposure dalam peruntukan aset yang melengkapi semua. Maknanya toleransi risiko kita punya risk tolerance dan juga kita punya goals, matlamat kita. Ada pepatah yang berkata, don't put all eggs in one basket. Okay, maknanya kita kena pelbagaikan pelaburan dalam pelaburan, maknanya dalam pelaburan risiko tinggi dan juga risiko rendah. Okay, contoh perbandingan dia macam kita ada juga melabur di dalam ASB. Okay, ASB adalah unit amanah ASNB berharga tetap, dan juga kita kena ada pelaburan di dalam ASN Equity Global ni sebagai contoh. Okay. Dan juga even pengurus dana pun telah mensasarkan kepelbagaian dalam pembagian aset di banyak negara dan pelbagai stok. Okay. Ini contoh diversification lah. Alright. Okay. Next slide. Yang tadi itu adalah sedikit tips lah pelaburan yang saya dapat kongsikan. Dan untuk masa ini kita di SNB ada menjalankan 2 sales campaign atau promo. Okay, yang pertama kita ada Financial Planning Solution Package. It's a combination of selected fixed price fund and selected variable price funds at lower IC. Okay, maknanya pelaburan ni adalah pelaburan yang disatukan, di-combine antara fixed price seperti Amanah Saham Malaysia dan juga variable price contoh seperti ASN Equity Global ni dengan minimum investment sebanyak RM10,000. Okay. Dan kalau kita tengok ratio dia sebanyak 60-40, maknanya 60% akan masuk ke dalam selected variable price fund dan lagi 40% ke dalam fixed price fund. Okay, ini adalah ratio dia. Contoh dia sekiranya kita melabur RM10,000, okay, RM6,000 ni kita akan laburkan ke dalam ASN Equity Global sebagai contoh, dan RM4,000 lagi kita akan laburkan ke dalam Amanah Saham Malaysia. Ini adalah contoh Financial Planning Solution Package campaign. Dan FPSP campaign ni hanya available, hanya tersedia di mana-mana kaunter Amanah Saham Nasional Berhad, okay, dan ejen sehingga 30 April ni saja. Tinggal lebih kurang seminggu je lagi. Okay, maknanya siapa yang berminat boleh terus ke kaunter-kaunter berdekatan. Okay, kena cepat ni sebelum terlambat. Okay. Dan kempen yang kedua, kita ada initial sales charge tier campaign. Okay, yang ini SNB menawarkan lower sales charge. Okay, maknanya lower sales charge ni serendah 1% sehingga 2.5% dengan minimum investment RM10,000. Yang ni pun sama, hanya available di kaunter-kaunter ASNB dan juga ejen, dan tapi dia punya campaign period lama sikit. Yang ni sehingga 31 Disember 2022. Saya bagi contoh sikit, ASNB menjalankan kempen cas jualan yang rendah ni berdasarkan jumlah pelaburan kita. Contohnya kalau kita melabur daripada 10,000 hingga ke 900,000, cas jualan dia hanya 2.5% sehingga 1.5%. Maknanya lebih banyak kita melabur, lebih rendah cas jualan dia. Dan sekiranya pelaburan kita melebihi 1 juta dan ke atas,
cas jualannya hanya sebanyak 1% saja. Dan semua maklumat ni pun boleh kita dapati daripada kaunter-kaunter ASNB dan juga di ejen bank lah. Sedikit mutiara kata dari saya sebagai penutup. A doctor cares about your health, ASNB cares about your wealth. Baik, sekian terima kasih daripada saya. Selamat menyambut Aidilfitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih Encik Firdaus, Encik Faris dan Encik Syaril atas pembentangan yang menarik. Okey, apa yang saya bersimpulkan, kita nak bercerita pasal ialah kita bercerita, yang penting sebenarnya kita nak bercerita pasal ASN Equity Global. Yang penting ialah pada dua peringkat awal, Encik Firdaus dan Encik Faris bercerita tentang latar belakang pada kita bila kita nak berlabur di pasaran global, pasaran antarabangsa, apa yang berlaku. Ni pun penting ya kepada saudara-saudari bakal pelabur sebelum mendekatkan diri kepada ASN Equity, produk ASN Equity Global ni. Kita kena tahulah apa latar belakang dia, apa latar belakang ekonomi. Lepas tu Encik Faris pula ada menerangkan macam mana bagaimana PNB mengambil pendekatan dalam membuat pelaburan di pasaran global ni. Dan seterusnya daripada Encik Syaril, dia ceritalah tentang apa kebaikan, ciri-ciri ASN Equity Global, dan seterusnya bagaimana kita, apa cara kita nak melabur di ASN Equity Global, dan of course lah yang penting semua ni maklumat ni dah dengan latar belakang yang ada, semoga kita harapkan memberi manfaat kepada saudara-saudari sekalian bakal pelabur ASNB Equity Global, harapnya lah. Okey, apa pun sekarang kita ialah masa untuk pop quiz. Okey, kita rehatkan dahulu mereka ni, Encik Syaril, Encik Firdaus dan Encik Faris ni. Ni bukan Liga Super Malaysia je, rehat maksudnya kena buang terus. Ini memang kita bagi dia rehat. Kok lah Encik Syaril nak pergi minum air dulu ke kan. Encik Faris pun nak pergi apa. Okey, nak lepak-lepak luar dulu ke. Okey, kita bagi dia rehat dulu sebab kita ada setakat ni kita ada 2 soalan. Lepas tu ada juga satu perkongsian daripada kita punya peserta ni. Okey, kita bacakan soalan. Soalan pertama, okey, daripada Encik Johan Arif. Rasa-rasa kalau kita Malaysia masih recovery, tetapi political masih tidak stable, adakah ekonomi tidak akan berkembang? Okey, ni Malaysia masih recovery tetapi political masih tidak stable, adakah ekonomi tidak akan berkembang? Saya rasa soalan ni Encik Firdaus sesuai. Okey, tak apa. Saya cuba menjawab. Sebab untuk ekonomi kekal berkembang, ekonomi memerlukan polisi-polisi yang supportive yang accommodative. And policy accommodative ni always come together dengan political situation yang stable. So untuk sesuatu negara kekal dan terus berkembang, negara itu memerlukan situasi politik yang stable, dan juga daripada situasi politik yang stable akan menghasilkan polisi-polisi yang boleh menyokong kepada perkembangan ekonomi sesebuah negara. So yes, stable political situation is something that diperlukan untuk sesebuah negara untuk kekal berkembang. Adakah saya menjawab soalan? Okey, kita tengok Encik Johan Arif tak ada. Dia okey ke berpuas hati? Saya harap setakat ni saya terang memang betul lah, memang kalau ekonomi tu memang berkait rapat lah antara isu ialah politik tu semua, memang benda tu memang ada sentimen kan. Betul Encik Faris? Itu pemahaman saya lah daripada penerangan Encik Faris ni. Saya harap kalau Encik Johan macam mana? Saya harap dia okey. Okey, tak apa, sementara menanti respon dari Encik Johan, kita ada soalan kedua dari Said Alwi. What is the expected return for global equity unit end of this year? Ini hebat ni. Expected return. Ni mungkin Cik Syaril. Cuba Cik Syaril. Expected return for global equity unit end of the year. Soalan macam mana? Macam mana tu? Cik Syaril. Okey, selalunya untuk expected return ni kami kalau yang staff di PNB tak pernah dapat soalan bocor lah. Kan? Jawapan bocor, bukan soalan bocor.
Dan kebiasaannya kalau kita tengok kemungkinan daripada segi pulangan setiap tahun daripada fund-fund lain pun sekiranya fund memberi pulangan yang baik, unit amanah yang lain memberi pulangan yang baik, kita mengharapkan juga contoh seperti fund ASN Equity Global ni pun akan membantu mendapat pulangan yang baik. Mungkin Cik Faris dengan Cik Firdaus lah, ini saya rasa yang lebih arif lah berkenaan dengan pulangan. Okey, nampaknya balik pada Cik Firdaus. Tapi saya cuba mencelah prestasi ASN Equity Global juga akan bergantung kepada keadaan pasaran saham utama dunia. Sebab given that our investment mainly kebanyakannya concentrated dekat pasaran-pasaran utama dunia seperti Amerika Syarikat dan pasaran Eropah. So apa yang terjadi kepada pasaran saham utama dunia akan memberikan impact kepada pelaburan yang telah dilakukan oleh ASN Equity Global. Okey, Cik Faris, terima kasih. Macam mana Cik Firdaus? Macam mana? Okey dah. Saya nampak macam dah tukar ke. Okey, cuba. Boleh dengar? Okey, ni cantik ni. Nampak dia dah pakai apa AirPods tu. Itulah tadi cerita pasal apa political tadi. Okey, sambung balik cerita tadi. Saya rasa kalau macam politik ni, kalau untuk kebaikan negara, semua politician akan support lah. Especially kalau cerita pasal ekspor, pasal apa pertumbuhan ekonomi. So daripada segitu tidaklah membimbangkan sangat. Cuma dia bila investors daripada luar ni, foreigners ni, bila dia nak masuk dalam pasaran kita, dia akan tengok stability of politics. So kalau politik tak stable, dia tak berapa nak masuk. Itulah benda yang apa membuatkan dia static lah. Maknanya market tak ada orang kata, tak ada lah, tak ada orang nak masuk kan. Sebab investors paling malas nak masuk bila market tu tidak ada certainty. Bila ada uncertainty, dia akan lari. So macam politik ni, kalau uncertainty ni maknanya kita tak cukup apa tu, dalam parlimen tak boleh nak buat keputusan, kalau benda polisi pun bertukar-tukar. Bila polisi bertukar ni, lagilah orang risau kan. Ya, betul. Agreement dah ada, boleh apa, cut apa semua. So maknanya kita perlukan political situation yang stable in terms of polisi tidak bertukar-tukar. Dan bila jadi macam ni, barulah orang luar atau foreign funds akan masuk lah. Ya. Itulah my 2 cents lah. Yalah, sama kes lah macam apa bila kalau nak melabur di Eropah pun dengan keadaan apa kita tahu lah apa macam kata tadi supply chain berkaitan dengan perang Rusia Ukraine tu kan. Itu mampu memberi kesan jugalah pada kan, itu bukan pasal politik dari situ, politik dari segi lain jugalah. Okey. Alright. Okey, ini perkongsian ni daripada Puan Sakuntala. Ni selalu ni rajin masuk webinar ASNB ni. Puan Sakuntala. Okey, apa khabar Puan Sakuntala? I'm not a high risk taker, but for the very first time, I want to expose myself to global market, expecting good return or better return than other SMB products. Okay lah. Dia dah nampak Puan Sakuntala, dia dah for the first time, dia dah tengok penerangan daripada Cik Firdaus, Cik Faris dan Cik Syaril ni. Dia macam nak mencubalah dengan global market ni. Okay, nak expose oneself to global market, okay. Jangan expose oneself tu tahulah dekat depan supermarket tu jangan. Okey Puan Sakuntala, bagus alright. Penting tahulah macam Cik Syaril kata tadilah, kalau nak melabur dalam equity product equity global ni, okeylah pastikan ada pengetahuan tengok kita punya prospectus dahulu, macam rajin-rajinlah berborak-borak dengan apa kita punya wakil wakil marketing ni, wakil sales, insyaAllah dapatkan background cerita tu, kan sebelum kita melabur, pastikan kita tahu apa yang kat mana kita nak labur unit trust. Okey, terima kasih Puan Sakuntala. Tengok ada lagi soalan lain daripada sini. Ya, Puan Sakuntala dah kata dah invest dah. Okey. Cik Is nak mencelah sikit lah. Mencelah lagi Cik Firdaus. Pasal apa tu, kalau nak masuk global markets ni, kita kena tahu apa yang kita nak lah.
Ya. Apa yang kita nak, apa profil risk kita, Oh yes. profil risiko kita. Kalau kita boleh tahan volatility yang agak tinggi, then boleh masuklah. Dengan orang tu dia dah banyak investment dalam Malaysia. Jadi dia nak diversify, dia masuklah macam ASN Equity Global apa semua ni. Ada orang tu mungkin dia macam kalau jatuh 5% pun dia dah kelang kabut kan. Yes. So kena cari tempat yang lebih stable lah. Alright. Macam contohnya macam Malaysia ni agak stable lah. Kita dulu-dulu market kita defensif, sekarang ni dah lain sikit, tapi saya rasa masih okey lah. Alright. Terima kasih tambah Encik Firdaus. Kadang-kadang ada orang bertanya saya, dia confuse apa ni? Imbang global dengan equity global. Itu saya pun kadang-kadang, alamak. Saya pun kadang-kadang bila saya bercakap pun, saya pun tersasul. Imbang global, equity global. Itu pun satu hal tu kan. Okay. Tak tahulah, pasal itu memang tersasul juga kan. Tapi imbang global secara lebih kurang je kan. Cuma tak tahulah, dia balance. Kena tengok dia punya term tu lah, Cik. Kalau equity tu memang full equity. Kalau imbang tu maknanya dia balance fund lah. Dia imbang antara equity dengan fixed income lah. Oh, fixed income. Tapi global jugalah. Pasarannya global juga. So, Cik Faris. Global dengan fixed income. Yep. Tapi maknanya masih lagi global, maknanya 100% masih global jugalah. Ya, imbang global. Imbang global is a balance fund yang mempunyai exposure di dalam equity global dan juga pasaran fixed income. So sesiapa yang still wants global exposure tetapi mempunyai risk tolerance yang a bit lower compared to pure equity, then imbang global will be a better choice lah. Okay, Encik Faris ni Puan Sakuntala bertanya lagi. Tolong explain maksud balance fund please. Tu dah. Sempat lagi tanya dia. Maksud balance fund. Nak melabur ni. Rajin Puan Sakuntala ni. Balance fund is kita mempunyai instrumen yang pelbagai. Contohnya kalau dalam equity global kita hanya melabur di dalam pasaran equity. So pasaran equity ni typically mempunyai volatility yang lebih tinggi. So di dalam balance fund kita melakukan pelaburan di dalam equity dan juga di dalam pasaran fixed income sebab benchmark dia 50 equity, 50 FD. So kita punya exposure di dalam equity hanyalah 50% berbanding equity global yang exposure to equity can go up to yang boleh pergi kepada 90%. So your equity exposure is a bit lower as compared to balance fund, as compared to equity global. So and the fixed income allocation tu should balance the volatility. So kepada siapa yang mempunyai risk tolerance yang lebih rendah tetapi masih ingin mendapatkan exposure dalam pasaran saham utama dunia, balance fund will be a better fit lah sebab dia memberi memberi kestabilan daripada fixed income dan pada masa yang sama memberi peluang kepada sesiapa yang ingin mendapat exposure dekat pasaran utama dunia. Okay. Balance lah ya, dia tak ada risiko dia tak nak setinggi sehebat equity global lah. Tu dia. Yes, sebab equity global kita melakukan pelaburan up to 90% dalam equity. 90% dalam equity. Tu dia. Okey Puan Sakuntala kata baik tuan, terima kasih. Faham sekarang. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih saudara-saudari. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, kami semua mengundurkan diri. Okey, Encik Firdaus, Encik Faris, Encik Haril, kalau ada apa-apa, okey, macam apa kita punya mutiara kata lagi, tambah lagi kalau ada sebelum kita mengundurkan diri. Encik Firdaus ke? Ada satu soalan lah dalam ni daripada Mr. Amy. Ada soalan Mr. Amy. Kalau nak buka akaun ASMB anak secara online boleh ke? Buka akaun ASMB anak kena counter ya, pasal dia perlu perlu ada penjaga yang sah. Perlu ada dokumen. Yes, dokumen yang sah. Yes. Itu kena. Lepas tu barulah boleh nama tu dimasukkan dalam My ASMB, ikut parents yang sah tu kan. Lepas tu baru masuk tu. Alright. Okay. Alright, Mr. Amy.
Okey, Encik Firdaus, ada apa-apa nak kita kongsi sebelum kita mengundurkan diri? Okey, terima kasihlah semua dapat join webinar kali ini. Harap insyaAllah jumpa lagi kalau ada rezeki, ya. Selamat berbuka dan selamat Hari Raya kalau tak sempat. Okey, Encik Firdaus. Alright, bukan senang-senang ya. Senang berdapat Encik Firdaus yang bercakap ni. Best. Okay. Banyak info yang kita dapat dah. Dapatlah cerita perang Rusia Ukraine ya. Okey, Encik Faris. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk join webinar. And saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Maaf jika salah kata di mana-mana. Harap kita jumpa lagi. Alright, Encik Faris. Terima kasih Encik Faris. Okey, awal dia nak beraya. Dah 10 malam terakhir dah pun kan. Okey. Okey, macam mana pula dengan Encik Syaril? Okey, itu dia. Orang kuat kita. Orang kuat Selangor. Merah kuning. Terima kasih saya ucapkan yang tak terhingga atas jemputan ke webinar Sembang SMB ni. Thank you Cik Iskandar dan juga tim Sembang. Saya juga nak mengambil kesempatan lah ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Aidilfitri. Wazai batin. Okey, selamat hari raya. Okey, dah 10 malam terakhir dah boleh ucap dah lagu raya berkumandang lah dekat bazar-bazar mengata-kata kan. Okey, tak apa. Boleh kita terima. Okey, terima kasih semua ke panelis semua yang hebat-hebat hari ini. Okey, dan juga terima kasih kepada saudara-saudari sekalian ya yang meluangkan masa dan banyak bertanyakan soalan yang bagus ya. Soalan yang berkongsi pengalaman juga. Okey, pada sesi hari ini. Okey, akhir kata dari saya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Banyak kali terima kasih ni ya. Okey, apapun, kita akan berjumpa lagi dalam banyak program sembang-sembang ASNB lagi. Kami mohon maaf anda kata tersalah kata daripada kami. Okey, tersalah kata. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah. Itu ya. Yang kurang itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi dalam rancangan pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.